Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala asy-syaikh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan jikalau tiada ada sifat itu, situ dah. Betul? Betul lagi dah. Dan jikalau tiada ada sifat itu, sifat mana sifat tu? Yakni qudrat, iradah dan ilmu. Itu dah. Jadi kalau tiada zat Allah Ta'ala, tak ada lah qudrat, iradah dan ilmu. Pasal apa? Pasal qudrat, iradah dan ilmu tu semuanya sifat yang ada di zat. Kerana kita lah ni duk bahas dalil ada Allah Ta'ala. Tu. Jadi kalau zat Allah Ta'ala tak ada, maka tak ada lah sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Mana sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala? Banyak. Tapi sengaja je pada sebut qudrat, iradah, ilmu ni kerana terhenti adanya makhluk ni. Jelas. Orang panggil jelas kenampakan pada uqalat, pada akal orang yang berakal, ialah dengan tiga sifat tadi. Padahalnya sifat lain pun ia juga. Tu samak, basar, kalam pun ia juga. Tapi jelas pada pandangan uqalat, jelas pada tilikan akal orang yang berakal, tiga sifat ni terhenti makhluk ni nak ada. Kalau tak ada tiga sifat ni berarti tak ada makhluk. Mana? Qudrat, iradah, ilmu. Allah Ta'ala buat makhluk ni daripada tak ada kepada ada dengan bersepakai di zatnya sifat qudrat.
Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan bersepakai di zatnya sifat qudrat. Dia buat tu apa yang dia nak, dia tentu. Bermakna bersepakai di zatnya dengan sifat penentu, sifat iradat. Fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia nak, dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tak tentu, dia tak nak. Kemudian apa yang dia tentu tu dia tahu dah. Pasti dah dia tahu. Pasti dia tahu. Kalau dia tak tahu, jahil dia. Kalau jahil, bagaimana boleh dia nak menentu? Maka terhenti ada makhluk ni jelas pada pandangan uqala dengan 3 sifat qudrat, iradat, ilmu. Hak lain pun ya juga, cuma hak tu kena huraya panjang. Sifat sama, basar, kalam tu kena huraya panjang. Mana huraya panjang? Karena kalau kita masuk mengaji di samak basar kalam, ulama-ulama kalam, ulama-ulama akidah ni, di sifat-sifat lain, wujud, qidam, baqa', mukhalafah ila akhir sampai ke hayat, kebiasaannya sya'nul ulama, sya'nul ulama il kalam, mutakallimin, makna sya'nul mutakallimin, khijai ulama mutakallimin ni, dia akan bawa mari si dalil akal semata-mata. Jaga dia buat mari dalil Quran hadis, dalil nakal. Mana? Wujud sampai hayat. Tapi bila masuk sama basar kalam, dah dia buat mari dalil Quran atau hadis, dalil nakal dia bang. Dalil akal ke dia, kemudian dah di belakang dia letak. Pasal apa tu? Pasal ada di kalangan manusia ni pemikiran dia qiyasus syahid alal ghaib dia bang. Dia qiyas makhluk ni di atas Allah Ta'ala. Mana? Dia kata, apa salahnya kalau Tuhan tu buta, pekak, bisu? Mana? Cuba tengok manusia. Ada je hak pekak, buta, bisu, tapi pandai buat kerja. Tu hak buta boleh hafal Quran ramai mana? Kita hak jelek ni pun kuliah tukar. Hak pekak, bisu, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh kreatif tu, boleh gubah ni, boleh buat hasil macam-macam lah. Jahit baju ke apa, tengok. Jadi kalau gitu tu, kalau pekak, buta, bisu, tak ada masalah lah. Dia boleh buat lah langit bumi ni. Sudah. Salah tu fikir lagu tu. Ni kalau pekak, buta, bisu, tak boleh ada langit bumi ni juga. Pasal apa? Pasal kalau Tuhan pekak, buta, bisu, bermakna dia tu kekurangan. Ada kekurangan di zat dia. Maka bila ada kekurangan di zat dia, mau tak mau dia pasti dah berhajat kepada zat lain yang mampu menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Maka diri berhajat, tak boleh lepas dengan benda lain tu. Ternafi makna ketuhanan, hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Hukum ketuhanan ni Allah, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, mung semua tak boleh lepas dengan Tuhan. Tuhan lepas sebuah serbi daripada mung. Lepas sebuah serbi daripada makhluk yang dia cipta. Lepas sebuah serbi daripada selain daripada dia. Mana dia tak berajak apa-apa. Hak ni lah ulama usuluddin kata, makna ketuhanan itu 2. Mana? Al-istirnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia mesti terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Apa makna terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain? Dia tak berajak ke apa-apa, lepas sebuah serbi daripada benda lain. Benda lain semua sebuah serbi tak boleh lepas dengan dia berlaku. Tak kira walau sebutir kumeh, walau sebutir pasir, nak ada tak boleh lepas dengan yang mengada, Allah Ta'ala, Tuhan maknanya. Nak bergerak, nak mengatuk, nak berkelip mata, nak menguat, nak sedawa, nak terberak, nak terkicik, nak kecing, nak ketuk, nak bergapo sekalipun, tak boleh lepas dengan dia. Gitu kan? Tu. Maka kalau ada 2 perkara ni, dia tak berajak apa-apa, muga lain semua berajak ke dia belakang, tak boleh lepas dengan dia belakang, Tuhan dia panggil. Ada hukum ketuhanan tu. Kalau ternafi hukum ketuhanan, bermakna Allah bukan Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, siapa buat langit bumi ni? Jadi sendiri. Selekeh-lekeh, tilik ke orang Arab Badui, orang Arab panggil kapung pun tak terima. Ada asar tanpa ada muasir. Ada tahi uta, tak ada uta pergi berak tu tak boleh nak terima dengan kepala otak. Gitu kan? Ada tahi lembu, pasti ada lembu berak. Atau kisah kacir mana ulak pergi berak tahi lembu.
Maka ada asar, ada makhluk, pasti ada muasir, ada yang menjadi, yang memberi bekas, yang memberi kesan. Siapa? Huwallahu ahad. Nah, dia Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas ni tidak adalah ia melainkan hanya ketentuan Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba. Jadi sifat-sifat lain pun kalau kira makhluk ni terhenti juga, tapi agak panjang sikit huraian dia. Kalau kudrat, iradah, ilmu jelas apa? Jelas kan? Kalau Tuhan tu tak ada, bermakna tak ada lah kudrat, iradah, ilmu. Sebab apa tak ada? Sebab ni semua sifat yang ada di zat. Kalau zat Tuhan tak ada habis kudrat, iradah, ilmu. Gitu. Kalau gitu, dan jikalau tiada ada sifat ini. Ini masuk ni. Kalau sifat kudrat, iradah, ilmu ni tak ada, sifat pekuasa, penentu, pengetahuan ni tak ada. Jawab bagi jikalau. Nescaya tiada ada alam ini. Alam ni tak boleh ada, tak wujud. Tak ada makhluk ni. Nah, pak alam ni tak ada betul tak? Kita beritahu. Nah, bab ni yang nak hurai alam ni apa? Apa dia alam ni? Nah, pak alam ni tak ada betul tak? Tak betul. Tak betul dengan apa? Dengan sebab apa tak betul? Dengan sebab pandang mata kepala kita, dia panggil dengan sebab musyahadah mata kepala kita sendiri dapat memandang, melihat alam ini ada. Langit bumi ni ada. Bukit bukau, gunung ganai, lembu kubaya, itik, gajah rimau, kita sendiri ni. Kita sendiri ni sebagai alamun kabir, kata ulama tasawuf. Dia terbalik. Matahari, bulan, bintang, cakrawala, langit, bumi ni dia panggil alamun saghir. Alam yang kecil. Manusia sendiri alamun kabir, alam yang besar. Pasal apa? Pasal manusia lah. Segala neko ni dijadikan Allah Ta'ala. Afala wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, hei manusia, kenapa kamu tidak menilik, memikir? Melihat dengan makna menilik, memikir. Jadi manusia tu sendiri ialah alamat kubra. Alam ni mana alamatun, tanda yang sangat besar tentang kewujudan Allah. Sebab kita hak mukallaf yang diperintah oleh syarak untuk nazar, untuk fikir. Afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Bahkan Tuhan kata dalam Quran, langit bumi dan segala hijau hak Tuhan buat atas muka bumi, antara langit dan bumi ni, hikmatnya supaya mu tu ngaji, tahu, i'tiqad dalam hati. Nah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Tuhan allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun, yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi pun Tuhan buat seumpama langit juga 7 lapis. Wa yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah lah yang menurunkan segala hijau di antara langit dan bumi ni. Hujan, panas, kemarau, salji, banjir, gepur bumi, gapo semua tak kira. Apa saja berlaku antara langit bumi ni, Tuhan Allah. Apa hikmatnya Tuhan buat langit bumi ni? Langit bumi segala mereka ada di antara langit dan bumi ni. Apa hikmat? Lita'lamu lamu lita'lilil hikmat. Hikmatnya supaya mu tu reti. Lita'lamu, supaya mu tahu. Tahu ke apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Akan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap makhluk, dialah zat yang maha amat berkuasa, kerana bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala amat-amat meliputi dengan detail dengan segala perkara nisbah pengetahuan dia. Tu dia panggil apa? Supaya kita kenal Tuhan. Itu. Jadi Tuhan buat langit bumi, bukit bukau, gunung ganai ni supaya kita tu kenal dia. Supaya kita boleh mikir ke dia. Tu. Ayatullah dia panggil. Kauniyah. Ayat Allah Ta'ala hak bahasa kau. Maka sebab tu langit bumi gapo semua ni, kata ulama tasawuf,
Alamun saghir. Alam kecil ya sebenarnya. Pasal apa? Pasal demo ni bukan mukallaf. Bukan orang yang diamanahkan agama Allah Ta'ala untuk memikir langit kena semaya, bumi kena semaya. Dah. Matahari, bukit ukau, gunung ganai kena semaya, kena puasa, kena zakat, kena tutup aurat. Tak ada. Lembu kubah yang itik ke apa ada? Tak ada. Hak kena yang siapa? Kita, manusia. Jadi kita lah alamun kabir, alam yang besar. Pelik. Jadi terbalik lah tu ni. Duk tengok hak besar ni, hak besar ni kecil, kita hak besar. Itu lagu tu. Tu ulama tasawuf tu lagu tu. Nah. Tiba-tibanya kita tengok setengok-tengoknya. Tengok langit, tengok bumi pun tengok segala makna tengok setengok-tengoknya, tapi tidak membawa kita fikir kewujudan Allah dan keagungan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ini menyebabkan kita tu dikatakan buta, orang panggil mata hati kita di dunia. Afaman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang di dunianya a'mal basirah, buta mata hati, maka akhirat esok buta basar, a'mal basar, buta mata kepala. Maka sesaklah klik jalan. Klik mana? Klik di pada mahsyar, pada Arafah, Tuhan saling bumi baru. Kalau kita mati di Pucak Alam ni, kubur kita dibakit balik, kita di Pucak Alam. Tapi tak ada nama Pucak Alam. Bumi lain lah Tuhan saling. Tapi kita bakit sini. Kena halal kat belakang. Gih. Naik kat piak. Gih mana? Pada Arafah. Sebab tu tiap-tiap tahun semusim haji tu kan, orang pergi wukuf di Padang Arafah. Hikmatnya apa? Fikir pada hari mahsyar. Gitu kan. Pak kalau buta mata kepala kira siapa nak tolong? Dunia ni kalau buta mata kepala ada lagi. Paling kurang pun ada tukak, ada tongkat, tidak pun ada anak cucu ke, hak tolong-tolong bibik. Kalau tidak pun mesti ada orang yang Allah Taala gerakkan hati, kesiannya pak cik buta ni atas jalan ni, tolong dunia, akhirat dak gitu dah, nafsi. Tu pang ngepek ke Tuhan. Lima hasyartani a'ma. Tuhan, bapa mu bakit ke aku dalam keadaan buta mata kepala. Bapa kuntu basira, pada aku mula di dunia boleh melihat. Ada penglihatan. Tuhan kata atadka ayati. Telah datang ayat-ayat aku. Langit bumi aku buat. Segala makneko ni antara langit dengan bumi ni aku buat. Mu sendiri tu aku buat. Tapi fanasi tah. Mu ni wak tak heran. Wak tak tahu, polembu juga mu. Aku buat mu manusia, tapi mu duk beragai polembu. Mana polembu? Hidup ni semata-mata makan, minum, berak, kecil, nikah, kahwin, begitu je lah. Tak ada fikir ketuhanan. Wa kadzalika yauma tunsa, maka seperti lagu tu jugalah Tuhan kata, kami buat tak heran kamu pada hari ni. Sudah. Maka kerana tu kita ngaji ni supaya kita tu boleh memikir. Tu ulama ajar kita memikir, tengok. Dan jikalau tiada ada sifat itu, sifat kudrat iradah ilmu tu, nescaya tiada ada alam ini. Tak ada lah alam ni. Alam ni nak jadi guana. Tuhan tak ada. Bila Tuhan tak ada, sifat kudrat iradah ilmu pun tak ada. Kerana sifat kudrat iradah ilmu ni sifat yang ada di zat Tuhan. Pak kalau kita fardu takdir zat Tuhan tak ada habis dengan sifat-sifat dia tu. Padahal tak ada habis sifat-sifat dia, alam ni siapa buat? Sudah. Tak ada lah alam ni. Kalau gitu gapo dia alam? Ni syarah. Syekh pada enak syarah sikit. Alam ni gapo dia? Iaitu alam, itu gapo alam ni? Alam flora, fauna ke gapo ni? Dia muduk kecek lah ni. Alam ni gapo? Gapo dia? Alam maujudun, yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Itu dia panggil alam. Ma siwallah, barang selain daripada Allah. Mana? Barang selain daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah, alam dia panggil. Malaikat, alam. Syurga neraka, alam. Sirat, alam. Jin, alam. Manusia, alam. Lembu kubah, ayat itik kajari, alam. Langit bumi, alam. Apa sahaja hak selain daripada Allah dipanggil alam. Itu pasal apa?
Pasal dia tu alamatun ala Allah. Dia tanda di atas Allah yang menjadikan dia. Sebab tu panggil alam. Dah. Kadang-kadang panggil juga makhluk. Sebab apa? Iktibar dia dijadikan daripada tidak ada kepada ada, dipanggil makhluk. Terkadang juga dipanggil mumkinat atau kainat. Sebab apa? Ada dan tiada dia tu terima pada akal kita. Ada pun terima, nak tak ada pun terima. Itu dipanggil mumkinat, kainat. Jadi hak tulah belaka tu. Makhluk pun kena ke hak tulah. Alam pun kena hak sulah, sama ya. Nah, mumkinat, kainat pun hak tulah. Hak tulah tu hak samalah, maksudnya jangan kita duk pening. Sekejap alam, sekejap makhluk, sekejap kainat. Manusia ni ustaz. Tak, ia belaka. Kita ni dipanggil alam. Saya ni, kita ni manusia, boleh panggil alam? Boleh. Berapa? Sebab kita menjadi alamat, tanda kita dijadikan oleh Tuhan. Kita juga boleh dipanggil makhluk. Sebab apa? Sebab Tuhan jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Makhluk dipanggil. Kita juga boleh dipanggil mumkinat atau kainat. Sebab apa? Sebab ada kita dan tiada kita sama berat. Boleh terima dengan akal kedua-dua. Itu lagu tu dah. Jadi panggilan lain-lain tu iktibar lain-lain. Iktibar tilik pandai lain-lain. Tapi musamma ni benda yang dinamakan dengan alam, makhluk, mumkinat, kainat, benda hak sama saja. Gitu dah. Mana misalnya bagi alam? Nak misal takut kita tak reti pun alam ni pula bagi selain pada Allah. Maujud mana perkara yang ada, sesuatu yang ada, tapi yang ada tu yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Mana misalnya seperti langit. Langit ada. Lepas tu langit itu Allah ke? Bukan. Langit itu zat Allah? Bukan. Langit itu sifat Allah? Bukan. Kalau gitu langit itu alam dia panggil. Langit, bumi. Bumi pun bukan zat Allah, bukan sifat Allah. Tapi ada maujud, masih wallah. Dia panggil alam. Kayu, batu dan lainnya, lain daripada yang tersebut, langit, bumi, kayu, batu, ia belaka tu. Maujudun masih wallah. Benda ada selain daripada Allah. Kerana apa dikatakan langit, bumi, kayu ni ialah alam? Kerana ni ilak pada kata maujud yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah. Apakah dikatakan alam ni perkara yang ada, sesuatu yang ada, yang selain daripada Allah, selain daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah. Kerana bahawasanya alam ini, nya tu kembali pada alam ni. Tu. Kerana bahawasanya alam ini, alam ni, makhluk ni, mungkinat ni, kainat ni, ada kalanya alam ini jauharun. Ada kalanya jauharun. Tu dah. Jauhar, benda bertokor. Benda bertokor. Benda bertokor tu dipanggil jauhar. Dan jirim, benda bertokor juga. Tapi gini, jauhar dengan jirim ni, antara dua ni jauhar terlebih umum, jirim ni terlebih khusus. Tu. Kenapa? Kerana benda besar ke, benda halus ke, dipanggil jauhar belaka. Dah. Benda tu ada besar ke, benda tu bertokor terbentuk besar ke, atau benda bertokor terbentuk kecil halus ke, dipanggil jauhar belaka. Jirim pula khas. Tu. Khas mana? Khas kepada benda yang berjuzuk saja. Dia panggil apa? Jirim lagi jisim. Mana benda hak bertokor lagi boleh dikerak, dibelah dan dikerisik. Boleh dikerak kerana ada panjang, boleh dibelah kerana ada besar,
boleh dikrisik kerana ada tebal. Gitu. Dah. Itu kalau kita menjalani di atas pendapat ulama ahlul hikmah lah, ulama makulatul asyak. Ulama ahlul hikmah dia kata jauhar dengan jirim ni jauhar lebih umum, jirim lebih khas. Tapi kalau kita menjalani di atas ulama usuluddin, ulama kalam, jauhar jirim hakullah. Tu kalau benda tu halu, kecil sangat, bertokar tapi kecil. Satu juzuk. Tak boleh dikerak, dibelah dan dikerisik. Halu kecil. Sekira-kira nak letak mata pisau tu tak teluh. Tak teluh, bak halus sangat. Dipanggil jauhar fardin. Jirim firi. Jirim firi. Jirim firi dia panggil. Benda hak bertokar, hak halus. Jadi dia kata ada kalanya alam ini jauhar dan jirim. Benda bertokar. Benda hak bertokar sifat bagi jauhar dan jirim. Dua-dua tu tanazuk. Yang bertempat sendiri-sendirinya jauhar dan jirim. Mana hak tidak tupai pada benda lain. Mana hak kakak diri sendiri. Hak bawa diri dia. Gitu kan. Macam kita ni, tubuh kita ni dipanggil jauhar atau dipanggil juga jirim. Pasal apa? Pasal kita ni bertokor, bertongkol, stokor. Lepas tu kita ni ada tebal, ada besar, ada orang panggil panjang. Maka sebab tu kita ni boleh dikerak, dibelah dan dikerisik. Boleh. Ni dia panggil kita ni, tubuh kita ni jirim jisim ni. Jauhar dia panggil atau jirim jisim boleh panggil. Maka kita jauhar jirim ni, zat kita boleh dipanggil zat, boleh dipanggil jauhar, boleh dipanggil jirim jisim. Tubuh kita ni, kita kakak tubuh kita diri sendiri. Mana kita berdiri dengan sendiri, mana kita tidak bertempat pada benda lain. Kita tidak melekat di benda lain. Kalau kita melekat di dinding, dah. Ini dia panggil apa? Zat, jirim, jauhar. Tu mana itu? Yang bertempat sendiri-sendirinya, mana tidak tupai pada benda lain. Itu mana? Yang bertempat sendiri-sendirinya. Tak tupai pada benda lain. Lagi pula tahayyuz lil jirmi. Mana? Mengambil tempat ruangan kosong bagi jirim. Mana tiap-tiap benda berjirim mesti bertempat. Setiap benda yang berjirim bertokar dia panggil. Setiap benda yang bergemagai bertokar ni pasti bertempat. Tu. Tapi dia tak tupai benda lain lah. Mana dia tak melekat di benda lain. Ia hanya mesti bertempat. Lagu mana nak ayat macam kita ni lah. Kita ni jirim ni. Kita mesti bertempat. Mana tempat ni? Ada tempat bagi kita. Tempat jemaah. Tu tempat jemaah. Dia tak boleh nak masuk dah. Macam contoh ni tangan saya ni. Ruangan kosong ni ada jirim angin yang tersepak, terkeluar bila tangan saya pergi. Patut orang lain nak mari masuk pula ni. Tak boleh lah. Tu makna tahayyuz lil jirmi. Mana mengambil ruang kosong bagi jirim tu pasti wajib. Wajib pada akal. Mana tiap-tiap benda bertokar mesti bertempat. Tiap-tiap benda yang berjirim pasti bertempat. Gitu. Sebab tu orang kata dia ambil bola tu dalam bilik. Kita tanya lalu, duduk di mana dalam bilik? Almari ke, bawah katil ke? Kayak gitu. Dia kata dalam almari, boleh. Kalau dia kata dia ambil bola dalam bilik, duduk mana bola tu? Ada dalam bilik tapi tak bertempat di mana-mana. Allah. 10 kali kiamat tak jumpa lagi. Betul tak? Tak terima dengan kepala otak kita. Benda bertokar tapi tak tempat di mana-mana. Kata dia alih kereta saya kan? Kat mana kereta awak? Adalah situ. Dia ada tu di mana? Adalah tapi tak tepat di mana-mana. Mampu kerah. Tak terima dengan kepala otak kita. Kalau benda tu bertokar mesti bertempat. Mudah gitu dah. Nampak lagu tu. Mana dia tak tupai benda lain. Tak berjakit di benda lain.
Itu maknanya. Yang bertempat sendiri-sendirinya. Mana yang membawa diri sendiri. Itu maknanya. Yang bertempat sendiri-sendirinya. Jauhar dan Jirim. Bapanya pada ni, Syekh pada awak mari yang bertempat sendiri-sendirinya. Pertama, nak bagi kita reti kata tiap-tiap benda berjirim Jauhar ni pasti mengambil ruang kosong. Qadar teluh tubuh dia. Mana bertempat. Mesti bertempat. Itu sebab tu mari yang bertempat sendiri-sendirinya. Hak ia kandak sebenarnya apa? Yang membawa diri sendiri. Tak tupai pada benda lain. Tu mana gitu. Sebab macam coklat ada di kulit kita ni. Hak ni dia tak bawa diri sendiri. Dia tak bawa diri sendiri. Dia tupai di kulit kita ni. Hitam yang ada di rambut, dia tak boleh bawa diri sendiri. Dia tak boleh kakar diri dia sendiri. Dia kena tupai di rambut. Sebab tu dia panggil sifat. Hitam tu bukan rambut. Rambut ialah rambut. Hitam ialah hitam. Bukan hitam ialah rambut. Kalau hitam ialah rambut, ni rambut juga muka wanita. Ni handphone pun rambut. Semua tiap-tiap hitam rambut lah gitu. Dah. Rambut hitam. Lain-lain tu. Bukan hitam ialah rambut, rambut ialah hitam. Salah. Kalau tidak tak ada orang berubah. Hitam ialah warna, sifat maknanya. Jadi dia tak boleh kakar diri dia. Dia tak boleh bawa diri sendiri. Dia tupai di benda lain. Hingga-hingga kalau kita pergi kedai nak beli hitam tak reti orang. Pergi kedai rucik, saya nak beli hitam satu. Bengong kedai tok kedai tu. Hitam ke apa? Saya nak beli hitam. Cak hitam bukan hitam. Mampu kerah 10 hari kiamat tak tubik-tubik kedai tu ni. Tak boleh nak bawa diri hitam tu gapo? Boleh? Boleh. Kita pergi kedai baju, saya nak beli hitam satu. Baju hitam bukan. Saya nak beli hitam. Diri hitam. Boleh. Saya nak beli putih, boleh. Nak beli manis ke? Boleh. Pergi kedai rucik, saya nak beli manis sekilo, ya buah heret gula. Saya tak gula. Saya nak manis je. Mampu kerah. Pakai cerah tak boleh. Ni. Sebab apa? Sebab benda tu bukan boleh bawa diri sendiri. Dah. Dia mesti tupai di benda lain. Mesti ada di benda lain. Tu dia panggil sifat. Adapun jirim jauhar, iaitu zat makhluk ni yang bertempat sendiri-sendirinya jauhar dan jirim. Apa makna yang bertempat sendiri-sendirinya jauhar jirim? Yang membawa diri sendiri, tidak tupai kepada benda lain. Apa-apa pada Syekh pada ibarat dengan yang bertempat. Ini sebagai nak pelekat selalu dah. Hukum tiap-tiap jirim pasti bertempat. Dia tak terima benda jirim tak bertempat, tu tak terima. Kalau orang tu boleh terima, cek dia gila. Otak dia ada cedera. Tu mesti otak dia ada cedera. Kata, dia ambil bola dalam rumah saya, duduk di mana? Ada dalam rumah tu tapi tak tempat di mana-mana. Okey dia. Masuk dalam rumah agak cari bola. 10 kali kiamat tak tubik-tubik kita ni. Bawa. Dah mana ada bola hak tak bertempat. Bola tu jirim tak? Jirim. Benda bertakak. Mesti ada tempat bagi dia. Gitu kan? Mesti ada tempat bagi dia. Pergi cari bola dalam rumah. Kat mana? Ada duduk belakang store. Okey. Kita pergi. Ada sungguh. Kita tengok bola. Hak kita nampak ke apa? Bola, seming atau mozaik ikutlah. Hak tu hak ada. Bola dan mozaik dan seming lantai kita kata. Tempat ada tak? Tempat tak ada. Tapi walau tak ada, direti. Iktibar kata dua benda maujud tu saling menupang, retilah tempat dia panggil. Tu. Dia panggil apa tempat ni? Amrun iktibariyun intiza'iyun dia panggil. Amrun makna perkara yang sungguh, iktibariyun yang dikira-kira pada akal saja, tapi intiza'iyun direti daripada benda yang maujud. Mana? Benda yang ada. Bola, lantai. Reti bertempat. Diri tempat? Tak ada. Duk mana tempat? Cuba tunjuk duk mana tempat. Ada tak? Tak ada. Tu sebab tu ulama dia berkhilaf tempat ni gapo dia tempat. Contoh. Ni. Mana tempat bagi cawan? Bagi gelah ni. Ulama khilaf. Kata ulama makulatul asyab atau ulama ahlul hikmah dia panggil. Ulama falsafah. Tempat ni. Ni apa hak kakak tubuh orang tu tempat.
Kita dah. Tepak ni apa hak tersepok ruangan kosong jirim halu hangi ni. Inilah tepak keliling dia semua. Ni tepak lah kan. Jirim pasti mengambil ruang kosong. Ya, ni tidak kosong ni. Ni sebenarnya ada jirim halus, dia panggil angin. Kalau kosong, tak ada mikrofon speaker ni. Buatlah mikrofon lagu mana, PA sistem mahal, juta-juta telefon, suara kita tetap tak akan sapa di telinga orang. Sebab apa? Sebab suara-suaranya arak, dia panggil arak, sifat. As-sautu al-aswatu a'radun yaqumu bil hawa, dia panggil. Suara ni ialah sifat yang menumpang pada jirim udara. Udara ni ada udara. Maka sebab tu orang boleh rekod alat kembar ke orang panggil suara. Mikrofon, speaker, kembar suara. Tu telefon. Ya tu. Telefon. Ya asal daripada ilmu agama ni juga sebenarnya. Jadi rekod alat nak kembar suara. Sekarang ni kalau orang Islam ni masih lagi seperti zaman-zaman zaman-zaman cendekiawan Islam, ulama-ulama dulu membina tamadun, membina peradaban diri dia, agama dia, bangsa dia, jadi umat yang mutamaddin. Barangkali boleh reka satu alat yang tangkap suara-suara yang lekat di udara tu, yang berlega-lega di udara. Sekarang ni tak ada lagi tu. Tak ada lagi. Sekarang ni hanya ada alat yang tangkap suara dan surah, gambar. Hak sekarang berlaku. Macam live ni ya. Dia tangkap ni. Mak dia tangkap. Suara pun dia tangkap. Gambar bergerak tangkap. Nanti boleh buka balik. Jangan. Suara ada ni. Terapun di udara ni. Kalau orang Islam ni ganah lagi, dia boleh rekod alat pula. Tarik suara. Catur. Tapi tak lah, Fok kita tak ada nak cara benda lagu tu ni. Pakai teleh orang laku. Moga hak tengok iPhone pun hak orang, Samsung pun hak orang. Guna hak orang laku. Hak kita sendiri tak ada nak reka. Kita berhidup balah kunu, maulud, Isra' Mi'raj. Tu kemah tu. Talqin. Tu jadi maju kita tu. Sangat maju. Orang Islam dulu tak gitu. Bila yang ngaji Usuluddin ni, suara ni ialah arak yang menumpai pada jirim udara. Bermakna nak sapa suara orang di telinga kita tu, udara ni masuk. Bermakna suara ni boleh takak, boleh higak, sipel. Lepas tu dengar balik. Tu kan. Ada kaset, ada dulu. Lah ni kat canggih tak pakai kaset dah. Orang pakai MP3 begitu dah. Tu. Habis itu. Jadi bukan duk kosong ni. Kalau kosong kita menepik melaung lagu mana tak dengar kan. Ada udara ni. Jirim juga. Udara ni pun jirim juga. Jauhar juga. Jirim juga. Tapi haluh. Bahasa latif. Lembut. Macam air tu. Bahasa lembut. Haluh. Mana kita boleh tepuh dia. Dia sepok tubik. Air kan. Kalau kita tepuh. Dia sepok tubik. Sebab tu kita boleh berenang lah air. Cuba air tu jadi air batu. Ais. Boleh berenang. Dengan kita kerah lah tu. Sama dinding ni jiring kat ni, tapi ia kerah. Tak boleh terang kita hatuk kepala kita. Tak tahu nak pecah. Tak pecah dinding, pecah kepala kita. Dua tu ya. Kerah. Ni jirim yang bahasa kerah. Air, udara, jirim yang bahasa halus. Tu. Jadi tiap-tiap benda jirim, tiap-tiap benda jauhar pasti wajib mengambil ruang kosong. Ini bukan kosong ada udara. Mengambil ruang kosong maknanya sepok tubik angin tu. Ruang kosong setara mana? Yang teluh qadar tubuh dia, zat dia. Tu pasti benda berjiring gitu. Sebab tu tak boleh kata Tuhan tu bertempat. Salah lalu dah. Walaupun kita kata tepat tu tak ada. Mana ada tepat? Iya tak ada. Tapi reti tepat tu kerana dua benda yang berjiring saling berdepek. Gitu kan? Tu reti tepat tu. Jadi kalau kita kata Tuhan bertempat, automatik, walau tidak secara soreh, tidak secara jelas, nyata, kita kata Tuhan ni berjiring, tak ada gitu. Kalau kata Tuhan berjiring, tu mujassimah. Tuhan dia tak kata Tuhan berjiring, cuma dia kata Tuhan bertempat. Makna bertempat tu sendiri mengautomatikkan dia nak kata Tuhan tu berjiring, berjisim. Tu bahaya tu. Sebab tu tak boleh kata tu tepat. Walau tepat hak layak pun tak boleh.
Walau tepat hak layak bagi Tuhan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab tepat tu benda hak baru. Benda baru. Nah, nak hasil reti tepat tu mesti kejadian tu pada benda baru. Tu lagu tu habis. Payah sikit lah ngaji usul ni. Ya agak orang panggil main kepala otak kena duk berlegak, kena mikir ni. Tu lagu tu. Atawa arad. Atawa arad ni atah berkata jauhar. Jadi dia nak kata gini. Alam ini bahawasanya, kerana bahawasanya alam ini ada kalanya alam ini zatnya jirim jauhar, sifatnya arad. Gitu. Arad ni apa dia ustaz? Arad ni ialah sifat yang ada di jirim tadi. Macam kita, hitam yang ada di rambut. Atau dia panggil sifat boleh panggil, arad pun dia boleh panggil. Arad ni mana benda hak kedatangan. Baru, kedatangan. Allah kita tak boleh panggil arad. Kita hanya boleh panggil sifat. Kalau yang ada di makhluk, di kita, lembu kubai, itik, kajerimat, tak ada kira. Boleh kita panggil sifat dan boleh kita panggil arad. Sebab apa arad? Sebab dia baru kedatangan. Dia benda hak baru kedatangan. Dalilnya mana? Cuba tengok daun pisang tu. Daun pisang warna hijau. Adakah hijau dia tu selama-lama? Tak. Jadi hijau yang ada di daun pisang ia boleh hilang, ganti dengan kuning. Hak kuning tu hilang pula, ganti dengan coklat. Itu nak kata arak tu yang menopel di daun pisang. Jadi daun pisang bukan hijau, bukan kuning, bukan coklat. Daun pisang zat tu, zat daun pisang tu diri dia, jirim dia, jauhar dia. Lepas tu hijau, kuning, coklat hak ada di daun pisang tu dia panggil arak. Benda hak kedatangan, hak menumpang di jauhar, menumpang di jirim. Bila sebut kata tupai ni tak kekal, nanti tak kekal. Macam kita, saya nak tupai bila air rumah awak akhir beruk masuk tu, lepas tu siapa kiamat tak tubik gitu ke? Habis berak tubik gitu kan tupai. Jadi arak ni apa? Sifat yang menumpang di jirim. Begitu dah. Tawa arad. Arak mana sifat bagi arak? Arak yang berjelira. Ia berjelira deh. Yang berjelira. Yang berjelira ni maknanya bersebati. Sebati. Sebab tu sifat ni kita nak kata dia zat tak boleh. Kita nak kata dia bukan zat pun tak boleh. Pening ni. Dia panggil la hiya huwa wala hiya ghairuhu. Gitu. Macam tadi. Daun pisang berwarna hijau. Mana jirim, mana arak? Daun pisang tu jirim, jauhar. Hijau yang ada di daun pisang tu arak. Baik. Hijau tu adakah dia daun pisang? Bukan. Hijau warna. La hiya huwa. Bukanlah hijau tu daun pisang. Tapi wala hiya ghairuhu. Hijau yang ada di daun pisang tu bukan yang lain daripada daun pisang. Nak katakan, you tak boleh pisah, tak boleh becek daripada daun pisang. Pedok lah. Mana? Dia berjelira di daun pisang tu. Berjelira. Jelira ni kalau logat Kelantan ada dua. Jelira mana berahi. Jelira molek ada nasi, ada ulang, ada budu, ngepoyok enggak jelira. Jelira berahi. Bukan nak mana tu. Jelira dengan makna bersebati. Ia larut. Larut macam gula tu kita kucah lah air teh kan. Ia larut. Tak boleh nak pisah dah. Duk mana gula habis. Ia larut dah. Tu makna gitu larut. Bukan larut malam tu kan. Tu lewat malam. Larut mana bersebati tu. Tu makna gitu dah. Jadi arak ni yang berjelira, yang larut, yang bersebati. Boleh bola kalau tu. Padanya pada jirim dan jauhar tadi. Tanazuk dua-dua sekali. Padanya pada jirim dan jauhar. Ya gitu. Dan bertempat menumpannya jirim dan jauhar. Dia tak boleh kakak diri sendiri. Itu dah. Dia bertempat menumpan jirim dan jauhar. Apa? Arak tu.
Dia tak boleh kakak diri dia. Dia mesti ada di benda lain, mesti menumpai di benda lain. Nah, macam tadilah kita buat contoh. Hijau di daun pisang, dia tak boleh di hijau tu sendiri, boleh pisah tak boleh. Ni, putih di serbai di piah, hitam di sokok, tak boleh pisah ni. Tak boleh kita nak ambil piah saja, putih ni kita nak bual tepi tak boleh. Sebab putih hitam ni arak yang bertempat dan bertempat menumpan jirim, menumpan jauhar, iaitu upai jirim jauhar ni. Jadi hak putih ni kita boleh tukar jadi warna apa? Boleh. Kita celup warna hitam tu, warna hitam pula. Kayak gitu. Ni kulit kita ni. Arak hak kekal hak ada tu hewaknya sawo matang. Ni sawo matang, coklat lah kita kata coklat. Boleh berubah? Boleh. Sebab arak ni tengah jemur tengah panah. Hangi lalu, hitam lalu dah tu ni. Hangi letong. Nah, boleh. Ataupun nak jadi putih. Pakai gipek lah beli kau berapa. Michael Jackson molek-molek jadi putih molek-molek. Yo orang negara tu nak kata arak menumpang padanya, menumpang jirim dan jauhar. Cuma di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, arak ni ia tidak kekal dua masa. Dua zaman dia panggil. La yabqa zamanaini. Al-aradu la yabqa zamanaini. Mana arak ni dia tidak kekal dua masa. Mana? Ni, hijau yang ada di dinding ni. Nah. Bukan hijau yang sama ketika mana mula-mula kita cat dulu dak. Bukan. Lepas tu setiap saat ditajaddud, diperbaharui oleh Allah Taala. Gitu. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Tiap masa ketika tu dia Allah pada hijaannya. Apa antaranya? Mentajaddud, memperbaharui semua. Hijau lain-lain ni. Setiap saat, detik-detik masa tu hijau lain. Kita ada nampak hijau tu lain. Hijau ni mula masa cat dulu lagi. Dah, hijau lain ni saat. Tuhan ada buat kerja dia. Ni, coklat ada di pikir, hitam ada di rambut kita, coklat lain semua, hitam lain semua. Tapi kalau ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, arak ni diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, boleh kita rekod alat untuk tarik suara-suara terapung di udara. Sebab apa? Sebab diperkekal itu arak tu ada lekat di udara tu. Dijirim udara. Udara ni jirim zat. Nah, dia lekat situ. Boleh. Tapi kalau kita menjalani di atas Imam Abu Hasan Asy'ari, tak boleh. Bahawa dia hilang. Dia hilang. Mana? Suara tu hilang, diperhilangkan oleh Tuhan. Tak ada. Suara lain pula mari, pak lekat pula di udara. Gitu dah. Tu pening sikit mengaji kau ni. Tu. Dan tiap-tiap daripada keduanya. Tiap-tiap daripada keduanya. Mana? Tiap-tiap daripada jauhar dan arak. Gitu dah. Dan tiap-tiap daripada keduanya. Zat makhluk dan sifat makhluk. Ini nak kata gitulah tu. Zat makhluk dan sifat makhluk. Apa zat makhluk? Kita panggil jauhar, boleh. Jirim pun boleh. Sifat makhluk, kita boleh panggil arak, boleh. Sifat pun boleh. Tiap-tiap daripada sifat makhluk, zat makhluk ni. Jauhar, jirim, dan arak ini, gitu dah. Adanya tiap-tiap daripada zat makhluk, sifat makhluk. Kemudian daripada ketiadaannya kedua-dua. Nah, nyo tu kembali kepada kedua-dua. Ada nyo kedua-dua zat makhluk dan sifat makhluk. Kemudian daripada ketiadaan nyo kedua-dua. Mana? Zat makhluk dan sifat makhluk. Zat kita dengan sifat kita ni dia panggil apa? Baharu dia panggil. Baharu. Mana? Daripada tak ada kepada ada. Zat kita ni daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada betul benar kepada ada. Ada tu jadi bayi dulu, bukan duk jadi besar gini dah. Betul tak? Kau ada siapa pok kita beranak besar ni dah beruk mak. Pecah beruk mak kita tu. Yang besar lagu ni daripada tak ada kepada ada tu. Daripada tak ada. Tak ada besar, tak ada panjang, tak ada tinggi, kepada ada tinggi. Ada.
Tinggi tu sebenarnya tak boleh nak kata ada. Mana tubuh kita tu. Daripada tak ada kepada ada. Zat. Sifat pun begitu juga. Daripada tak ada kepada ada. Tu dia nak kata gitu. Dan tiap-tiap daripada keduanya itu, daripada zat makhluk, sifat makhluk, daripada jauhar jirim dan arak itu, ada nyonya kedua-dua tadi tu, kemudian daripada ketiadaan nyonya kedua-dua. Bukan ada dia dah. Ada dia tu daripada tak ada kepada ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Dulu tak reti, sekarang reti. Dulu tak gagah, sekarang gagah. Dulu tak pandai, sekarang pandai. Kayak gitu. Betul tak? Bukan duk pandai selalu, tubik perut mak tu kak. Assalamualaikum, ngajar selalu. Boh mak ya. Bukan gitu. Nah, daripada tak reti lah kau kepada reti. Nah, daripada tak pandai pada pandai. Daripada tak mampu pada mampu. Gitu ke? Tu. Tu nak ayat ke? Zat makhluk, sifat makhluk daripada tak ada pada ada. Maka jadilah ada apa? Ada makhluk ni, ada alam ini ni. Dan ketiadaan itu, ketiadaan apa? Ketiadaan alam ini ni bersamaan keduanya. Mana sama berat? Ada dan tiada bagi makhluk ni sama berat. Itu mana? Bersamaan keduanya. Kedua ada dan tiada tu atasnya, atas alam ini. Sama berat. Jadi makhluk ni, zat makhluk dan sifat makhluk, nak ada pun terima, nak tak ada pun terima. Gitu. Sama berat tu. Kayak gitu. Contoh orang kata, mu tahu tak? Mamak meninggal dunia dah. Yo ko, maring baru minum air kedai kopi dengan kawan. Innalillah. Kayak gitu. Gitu lah. Innalillah wa inna Allah, Tuhan saya tu dia tu. Cepat masa dia dah. Kayak gitu. Berkata, mu tahu tak? Mamak meninggal dunia dah. Iya kau. Iya mamak meninggal dunia. Tak terima apa lotok. Dia mesti kena ada. Tak terima nak kata tak ada. Gitu ke? Tak ada kecil gitu dah tadi. Tu nak ayat kata bukti mudah. Cara-cara kita ayat kapur ni bukti mudah kata apa? Kita ni diterima akal. Ada pun terima. Tak ada pun terima. Jadi sama berat tu. Tapi terima tu masalah lain lah. Jangan masa seretak. Mustahil. Kerana ada dan tiada ni dua perkara berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan tak boleh berimpun sekali. Kata boleh terima kedua-dua tu pada masa lain-lain. Masa yang tidak bersama. Gitu dah. Mamak ada pada zaman ni, terima. Nak tak ada pada zaman ni pun terima. Tu dah. Gitu. Tengok. Maka jadilah ada alam ini dan ketiadaan alam ini itu bersamaan. Apa bersamaan pada tilik pandang akal kita? Kedua ada dan tiada atasnya, atas alam ini. Mana misal orang panggil bersamaan ni? Seperti neraca. Neraca tu dacing lah. Seperti dacing neraca yang bersamaan dua daun nyonya neraca. Supaya dacingnya. Kau tak kenal ada dacing buat kita dah ni. Ya kau susuk lah ni. Dacing tu, dia ada dua neraca. Sama berat. Tu dia. Bandingannya seperti itulah. Ada dan tiada kita makhluk ni sama berat, kedua-duanya sama berat. Tengok deh. Tengok. Maka bila sama berat, ada dan tak ada makhluk ni serupa dengan dua daun dacing yang sama berat kedua-duanya, maka tiada boleh terima pada akal kita manusia rendah salah satu mana, berat salah satu. Salah satu daripada dua daun neraca yang bersamaan tadi atas yang satu lagi, atas daun neraca yang satu lagi, melainkan boleh terima dengan kepala otak kita manusia. Boleh terima. Berat ni. Berapa boleh terima? Dengan ditindih dengan sesuatu. Mana? Ada murajjah, ada benda yang memberati. Pasti baru boleh terima. Kalau berat salah satu, kita tengok, tak ada, kosong. Tapi berat salah satu, boleh terima? Tak boleh. Tu rajah biduni murajjah.
Tu mustahil akal dia panggil. Berat salah satu dua daun neraca dengan tidak ada yang memberati, hak tu kita tak boleh terima, mustahil pada akal. Bila benda yang bersamaan tiba-tiba berat salah satu, pasti ada murajjah, ada yang memberati. Kita tengok, oh patut pun daun neraca ni sengit sebelah, ada gula sekilo. Gula sekilo tu dia panggil murajjah. Nah, yang menguatkan salah satu daripada dua daun dacing yang bersamaan tadi. Begitulah kita makhluk. Ada dan tak ada kita makhluk ni seumpama dua daun tadi. Dua daun dacing yang bersamaan. Ada pun terima, tak ada pun terima. Tiba-tiba berat kot sebelah ada. Dengan tak ada yang mengada. Boleh terima apa lah tak? Tak boleh. Tak boleh terima. Mesti bila berat kot sebelah ada yang mengada. Gitu selalu. Ada dengan tak ada sama berat ni. Nah, berat kot sebelah tak ada pula. Dengan tak ada yang meniada, tak boleh terima. Mesti ada yang mengada, ada yang meniada. Tu lagu tu dah. Pahal dok buat kita ni. Habis kan aku ni. Ni. Peluh jumpa tahid dah panggil. Maka tiada boleh rendah salah satu, mana tak boleh nak berat salah satu daun neraca tadi tu atas yang satu lagi, mana atas daun neraca yang satu lagi, melainkan boleh rendah, boleh berat tu pada pandangan akal kita dengan tubuh sababiah, dengan sebab ditindih, diberati. Ditindih makna diberati dengan sesuatu, dengan apa-apa perkara tadi, gula sekilo ke, beras kapik ke, barulah terima. Jadi berat salah satu di atas yang satu lagi. Gitu dah. Demikianlah dia kata. Lagu tulah alam ini. Lagu tulah alam ni. Lagu mana? Ada dan tiada alam ni sama berat. Nak ada terima, nak tak ada pun terima. Tak ada masalah bergapo. Gitu. Dia panggil jaizul aql. Ma yasihu fil aqli wujuduhu taratan ukhra wa adamuhu taratan ukhra. Mana perkara yang sah, terima, boleh dicerna dengan kenampakan akal kita, adanya pada satu masa yang lain dan tiadanya pada satu masa yang lain. Jadi ada dan tiada bagi kita tu sama. Bahkan katanya ulama, bahkan kita ni sebenarnya berat kot sebelah tak ada. Sebab apa? Sebab asal kita tak ada. Adamu mahdin, asal kita tu tak ada rasa. Jadi kalau kiranya ada dan tak ada tu, hak mana hak berat dah? Tak ada tu berat. Duk tak ada. Zaman tu ada tak kita? Tak ada. Zaman Qabil Habib ada? Tak ada. Zaman Nabi Syis ada tak? Tak ada. Idris ada? Tak ada. Nuh ada? Tak ada. Zaman Fir'aun, Qarun, Namrud, apa tak ada. Tak ada. Zaman hantu ada tak? Tak ada lagi. Zaman Portugis, Jepun apa tak ada? Tak ada lagi. Zaman Mahathir baru ada ni. Puak baru lahir baru berana. Baru ada. Jadi berat kau sebelah tak ada tu. Berapa ratus ribu tahun tak ada kita tu. Tak ada. Berat kau sebelah tak ada. Tuhan mengekal kita tu tak ada. Nah, siapa masa ketika hak Tuhan tertudah kita ada, Tuhan mengadakan kita. Daripada tak ada kepada ada. Itu ijadul mumkini. Tuhan mengadakan perkara yang boleh terima ada dan tiada, minal adami ilal wujudi, daripada tak ada kepada ada. Berat kot sebelah ada. Berat kot sebelah ada. Ada ni, kita ni duk ada ni sekarang ni. Siapa yang mengada? Allah yang mengada. Duk ada. Tapi terima tak nak tak ada? Terima. Jadi terima kedua-dua tu. Tapi duk berat sebelah ada lagi ni. Siapa masa ketika puyeh hak Tuhan tertudah, kullu nafsin za'iqatul maut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nyata ada pula dah kita. Berat kau sebelah tak ada pula. Nyata ada pula dah. Tak ada pula kita, tok nenek kita. Ada lagi moyang-moyang kita? Tak ada. Siapa yang meniada? Ada yang meniada. Tak terima benda hak terima bersama ada dan tak ada, tiba-tiba berat salah satu dengan tak ada yang memberati. Tak ada murajjah, tak terima. Demikianlah alam ini, kata Syekh pada Mekah, tiada membenar oleh akal. Mana tidak membenar ni tak boleh terima.
Tak boleh nak terima, tak boleh nak jung, tak boleh nak setuju. Gitu anak. Tiada membenar oleh akal akan adanya alam